Ya. Itu Umar Wati Ramayah ketika ini. Bagaimana keadaan di sana, Umar? Terima kasih Niki, dan ketika ini saya masih lagi berada di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang, sejak pukul 9 malam tadi sejurus selepas selesai sidang akhbar Menteri Pengangkutan YB Anthony Locke di lapangan terbang Subang Jaya sebentar tadi, dan setakat sekarang, setakat pukul 10.22 malam ini belum ada satu mayat pun yang tiba di bilik mayat. Kalau boleh orang ramai tengok, sebenarnya di belakang saya ada terletaknya bilik mayat kira-kira 50 meter dari lokasi saya berada pada ketika ini, dan beginilah keadaan di pekarangan bilik mayat di mana lebih kurang 100 hingga 150 pengamal media sudah pun menanti sejak terimanya berita kematian nahas helikopter persendirian di Shah Alam sebentar tadi. Dan apa yang saya boleh kongsikan selepas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa tiba sebentar tadi, beliau memberitahu mungkin proses bedah siasat akan mengambil sedikit masa memandangkan keadaan sebahagian besar mayat yang tidak sempurna, dan pasukan forensik masih lagi berada di lokasi kejadian bagi bukan saja untuk memberi ruang kepada siasatan dilakukan, sebaliknya untuk mendapatkan kesemua mangsa-mangsa atau mayat-mayat yang berada di lokasi di sebentar tadi, kerana keadaannya agak kurang sempurna. Dan sebentar tadi Datuk Seri Muhammad Shaka Samsudin yang juga speaker Dun Pahang juga tiba kira-kira setengah jam sebentar tadi, dan apa yang dikongsikan beliau adalah keberadaan Datuk Johan dalam pesawat itu adalah dalam urusan rasmi, dan beliau juga mengesahkan Datuk Johan yang dimaksudkan adalah Adun Pahang. Dan apa yang beliau kongsi sebentar tadi, Menteri Besar Pahang juga dalam perjalanan ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah pada ketika ini, dan mungkin proses-proses untuk menghantar jenazah pulang ke negeri Pahang ataupun ke kediaman masing-masing untuk proses akhir mungkin akan ditanggung oleh kerajaan Pahang sendiri. Itu yang dikongsikan oleh speaker sebentar tadi. Dan kalau saya boleh kongsikan juga keadaan sendiri, kami para media masih lagi menunggu, dan kita tidak pasti pukul berapa mayat akan sampai. Dan menurut Menteri Kesihatan sebentar tadi, prosesnya mungkin agak lambat, bukan saja untuk siasatan kerana keadaan yang seperti saya sebut sebentar tadi, keadaan mangsa yang agak tidak sempurna, dan pun begitu 20 hingga 30 petugas kesihatan Hospital Tengku Ampuan Rahimah sendiri diketuai oleh pengarah hospital juga akan menjalankan proses bedah siasat, di mana saya juga difahamkan proses bedah siasat ini akan dilakukan secara non-stop, di mana bagi membolehkan proses-proses tuntutan berjalan dengan lancar dan secepat mungkin. Dan pun begitu, bagi mereka yang tidak dapat membuat pengecaman awal, proses DNA akan dilakukan bagi membolehkan cebisan ataupun mayat-mayat itu dikenal pasti identitinya. Itu sahaja yang saya dapat kongsikan dari Hospital Tengku Ampuan Rahimah pada jam ini, dan apa-apa perkembangan dan juga perkongsian akan saya kongsikan dalam buletin seterusnya, termasuk dalam Astro Awani dan astroawani.com Niki, dan kita kembali ke studio pada jam ini. Tapi sebelum itu, Umar, mungkin seperkara lagi saya nak tanyakan kepada Umar. Sebentar tadi Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa menekankan pentingnya bantuan psikososial ketika ini. Mungkin Umar boleh kongsikan di mana keberadaan ahli keluarga mangsa ketika ini, dan bagaimana bentuk bantuan psikososial yang disediakan oleh pihak kementerian buat ahli keluarga mangsa, Umar? Benar, Niki, kalau sebenarnya kalau kamera boleh dipankan di sebelah kanan, saya mungkin agak suka untuk melihat ahli keluarga yang sebenarnya sedang menanti sejak terimanya berita mengenai tragedi pesawat persendirian sebentar tadi. Mungkin kita tak dapat nak pastikan, tapi ramai ahli keluarga yang sudah pun tunggu sejak pukul 5 tadi di pekarangan hospital, dan Dr. Zaliha sendiri ada memberi
memberitahu bahawa proses-proses ataupun bantuan kaunseling akan disediakan oleh KKM sendiri seperti mana yang berlaku dalam kalau ikutkan pada pandangan saya yakin mungkin proses kaunseling itu akan berjalan seperti mana dalam kejadian tragedi sebelum ini, terutamanya dalam tragedi Batang Kali sebelum ini, di mana KKM sendiri menghantar pasukan kaunseling untuk memberi perkhidmatan kaunseling kepada mereka yang terutamanya kepada ahli-ahli keluarga yang mengalami trauma. Itu sebenarnya proses yang selalu dilakukan oleh KKM bagi memberi sokongan psikologi kepada ahli-ahli keluarga. Dan sudah pastinya ini adalah satu tempoh yang sukar buat ahli keluarga, namun kita di sini mendoakan agar mereka diberikan kekuatan